Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan membuat sesi temu juga, temu bual bersama dengan Encik Fuad bin Abdul Ghani, betul? Ya, saya. Okey, soalan pertama kami adalah tentang uh, asal usul keturunan Minang. Jadi Encik Fuad boleh ke terangkan sikit tentang asal usul keturunan Minang tu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kerana ruang pakcik beri sikit penerangan yang mana boleh pakcik beritahu, pakcik tahu, jawab. Ya, memang jawab, pakcik jawab. Jadi tentang keturunan Minang ni sebenarnya asalnya pada Minangkabau lah. Ya, Minangkabau. Kalau itu apa banyak keturunan Minangkabau ni bermacam-macam keturunan sana Minangkabau sana. Jadi datangnya ke Jelebu ni adat itu memberi pada tempat namakan Pagaruyung. Ya, Pagaruyung datang ke sini. Kalau Minangkabau ni banyakkannya adatnya ada adat Perpatih. Ya, adat Perpatih, bukan adat Minang. Adat Perpatih yang buat ke-9 ni. Ya. Jadi banyaknya tentang adat Perpatih ini adalah merujuk pada apa yang ada di Minangkabau sana, saya akan sama. Ya, tapi bila berada di sini berbeza sikit, banyak tak sama. Yang ni saya ingat sana dia asalnya dia ikut pada suku satu tempat. Ya, kalau misalnya katakan di 9 ni pakcik tak pasti, kita silap pakcik ada asasnya 8 ke 12 ada suku. Antaranya suku Batu Ampar, suku Semalenggang, suku Tiga Batu, suku Tiga Nenek, tak silap pakcik, dan ada beberapa lagi pakcik tak apa ingat. Yang asalnya satu tempat ni macam ni 9 ni, kalau orang asal tu dipanggil suku Biduanda. Itulah. Ya, ini mana segi adat Perpatih lah. Minang ni asal Minang memang pada Minangkabau. Tapi orang Biduanda ni adalah orang asal di satu tempat. Bukan yang berasal pada Minangkabau, tetapi memang asal setempat. Kalau Jelebu ni mana memang orang Jelebu, bukan yang berada daripada Minangkabau. Ya. Jadi kalau nak katakan asal Minang tu memang orang Minang yang datang pada Pagaruyung sana berhijrah, ya, datang ke Malaysia ni sama ada sebagai pedagang atau sebagainya. Naik itu wujudnya Minang. Minang adalah satu suku lah. Minangkabau. Jadi melaksanakan adat Perpatih. Ya. Bukan tu jawapan lah. Tentang asal Seminang ni, pakcik tak tahulah asal Seminang ni, mungkin di Indonesia ni lah. Yang asal Minang ni. Minang ni satu kaum, kerana mana apa macam Minangkabau, Jawa, Jambi, ya, Mandailing dan sebagainya. Ya, tu dah. Okey, terima kasih Pakcik. Nak tanya soalan kedua pula. Salam, ya. Ni adat Minang ni, ya, dia sebenarnya pakcik lebih tertarik kalau adat Perpatih. Minang ni asal satu kaum, satu bahasa macam kita tadi. Minang ni, Minangkabau ni, Minang ni adalah Minang, Jawa, Jambi sebagainya. Ya. Jadi dalam istilah ni adat Perpatih. Ya. Jadi kalau adat Minang tu saya kekal sama dengan adat Perpatih lah. Yang dijalankan di 9 ni.
Di mana adat pepatih ni memang sepakcik kebanyakannya memang dilaksanakan lah, terutama di Negeri Sembilan ni. Yang mana terutamanya kepada daerah-daerah yang mempunyai undang yang 4, ya. Termasuk Kuala Pilah, ya. Jadi kalau nak katakan adat Minang tu, pakcik tak dapat nak jawab kerana Minang ni satu kaum. Tapi adat pepatih tu mungkin boleh diperjelaskan. Sikit-sikit mana pakcik tahulah. Memang adat pepatih tu seakan sama dengan adat Minang. Tapi memang dijalankan lagi. Di peringkat tempat-tempat yang tertentu Negeri Sembilan ni. Terutamanya macam daerah Jelbu, Rembau, Sungai Ujong ataupun Seremban, ya. Kuala Pilah. Yang mana adanya raja ataupun undang, ya, yang menjalankan adat pepatih. Adat pepatih ni yang dijalankan mengikut adat yang bersendikan hukum, ya. Adat ni adalah undang-undang sebenarnya, tapi adat dalam istilah sebenar tak tertulis, tapi kita panggil adat, ya. Adat tu yang mana dijalankan Minang ni, dia dijalankan oleh kita ni, adat pepatih ni berlandaskan atau bersendi kepada hukum. Hukum makna hukum syarak untuk sebagainya, dan juga bersandarkan kepada Al-Quran. Tu kalau disebut, ya, adat bersendikan hukum bersendikan kitabullah. Kitabullah tu Al-Quran lah. Jadi mana yang adat-adat yang mungkin pandangan orang tidak selaras dengan hukum, tetapi ia akan merujuk pada apa yang dibenarkan oleh dalam Islam ni, ya. Jadi merujuk pada itu makna hadis ataupun syarak ataupun dan juga Al-Quran. Jadi banyak masih jalan lagi sebenarnya. Ada perkahwinan, adat berkampung, adat masyarakat, yang mana masih jalan lagi. Hanya kadang-kadang tu kita ni tak sedar yang mana kita menjalankan hukum tu tanpa sedari. Tapi sebenarnya masih menjalankan hukum lagi. Siapa kalau ada Negeri Sembilan lah. Dia berlandaskan kalau hukum adat pepatih ni, dia ada ketua dia untuk melatih ketua tu. Jadi dalam istilah dia, anak buah berbapak, bapak bertutur lembaga. Jadi anak buah makna masyarakat, satu kelompok masyarakat yang mana ada hubungan keluarga, sama sepupu, sepapat sebagainya. Dia ada seorang bapa, mengikut pada suku-suku tertentu. Dan bapa ni pula ada akan memilih seorang datuk lembaga yang berhubung, makna yang mentadbir peringkat atasan, yang berhubung terus dengan undang ataupun raja. Jadi bukan macam tu lah yang pakcik dapat penjelaskan. Apa ada tak faham tu boleh tanya lah. Hari. Ya. Okay. Assalamualaikum. Saya nak ada soalan. Jadi waktu pakcik ni dah kahwin, ikut adat Patih ke ataupun ikut adat Melayu? Macam mana? Waktu pakcik kahwin dulu, ikut adat Patih ataupun adat Melayu? Okey. Pakcik ikut dia adat pepatih. Ya. Adat pepatih ni kalau ikutkan dia punya cara pun saya akan sama macam adat Melayu. Tetapi segi pengurusan, ya. Segi pengurusan macam pakcik dulu, apabila nak menjalankan sesuatu macam pakcik dengan makcik sendiri, jadi bila dah apa tu ada kerja merisik, ini prosedur berkahwin lah, pakcik kita, ya. Merisik, ya. Merisik ni
hanya boleh bagi sesiapa untuk merisik ni untuk bertanya ke pihak perempuan sama ada dah ada orang atau belum. Dari punya orang misik, betul bertanya sesuai tak sesuai. Antara istilah je kalau kita Negeri Sembilan ni antara cincin tanya. Misik ni. Jadi situ pihak perempuan, macam pakcik sini pun pihak perempuan akan terima satu cincin daripada wakil orang lelaki yang tak merisik, ia akan satu cincin. Cincin yang pegang oleh keluarga perempuan, ayah dia ke, mak apa keluarga dia, mak ayah dia. Dengan cincin itulah dia akan pergi bertanya kepada bapa saudara dan mama saudara di kalangan adik-beradik belah perempuan ni lah. Ini adik-beradik ibu sebelah perempuan. Mana ada orang datang mengisi ini dari luar. Jika situ akan bertanya siapa orang dia dan sebagainya. Dia tugas-tugas pak saudara ni lah. Itu mengerti sejauh mana elok tak elok seseorang yang datang mengisi itu. Ya. Apabila dapat persetujuan, makna tidak ada halangan daripada bapa saudara. Kadang-kadang kita dalam ada parti pun kuasa pada lelaki ni, pada pak saudara, kadang pak saudara ni pun ada merancang untuk nak buat dengan seseorang dijodohkan dengan seseorang. Tetapi kalau selalu lazim sekarang tak adalah. Jadi kalau ada persetujuan daripada bapa saudara semua ni, diserah kembali cincin tu kepada pihak lelaki. Jadi makna yang perempuan ini boleh dipinang ataupun tidak ada perhalangan untuk dipinang. Lepas tu pihak lelaki akan berjumpa pihak lelaki boleh di masjid ni keluarga saja. Pihak lelaki akan jumpa bapa dia, bapa pihak lelaki. Jadi ayah dia ke dengan mak dia akan jumpa bapa atau saudara pihak lelaki jumpa bapa dia nyatakan hasrat si lelaki untuk meminang si bulan perempuan ni. Jadi bapa inilah yang mengambil alih tugas untuk pergi meminang. Jadi dalam adat Negeri Sembilan tu dia bukannya bapa ni bukannya keluarga. Jadi ada dalam keluarga yang besar itu dipanggil bapa inilah yang tugaskan pergi meminang. Dan seterusnya bertunang sehinggalah ke majlis perkahwinan. Jadi mak ayah ni pihak lelaki akan serah pada bapa ni lah yang menjalankan tanggungjawab. Itu adat kita Negeri Sembilan, adat pepatih. Jadi mak ayah ni hanya menyiapkan keperluan saja, apa yang diperlukan untuk proses meminang dan bertunang tersebut sehinggalah majlis perkahwinan. Jadi pakcik, itulah prosedur yang pakcik buat. Makcik kahwin dulu, makna mengisi. Jadi saya cakap sama, hanya tanggungjawab itu dipertanggungjawab kepada bapa. Itu aja, bukan prosedur dia. Okey, terima kasih Pakcik. Kalau saya Muhammad Hafiz, saya nak tanya, betul ke adat pepatih ni dia lebihkan kepada belah perempuan? Dan kenapa dia lebihkan belah perempuan? Okey, jadi kat sini sama. Sini kadang wujudnya kekeliruan, terutama orang luar yang mana tidak memahami adat pepatih. Ramai orang cakap bila kahwin dengan orang Negeri Sembilan yang menjalankan adat pepatih, orang lelaki lah kahwin dengan perempuan, yang apabila terjadinya sesuatu perpisahan antara perempuan, dia lelaki ni keluar selai sepinggang, betul? Pernah dengar kan? Itu asas dan pertanyaan, kita faham tu. Asas pertanyaan, adakah memihak pada perempuan? Ya, sebenarnya perempuan ni kalau ada adat pepatih, perempuan ni bila diberikan harta atau memegang dinamakan memegang satu harta semasa tanah sebagainya,
Mana dia hanya hak milik, ya. Tapi kuasanya masih pada lelaki. Ya. Kuasa lelaki. Lelaki dalam keluarga tersebut punya kuasa untuk menentukan tanahnya untuk milik siapa, dan lelaki itu masih berhak untuk menduduki tanah tersebut selagi dia ada, ya. Misalkan dekat harta lah, atau masih berhak tetap harta satu harta tersebut, harta peninggalan daripada ataupun harta ibu bapa dia, ya, harta pusaka. Jadi dalam hal ini bukannya lebih pada perempuan. Ya, dalam hal ini harta ni dibagi pada perempuan ada untuk melindungi perempuan. Lelaki ni tugasnya mencari harta. Lelaki ni tugasnya mencari sumber kewangan. Tugasnya mencari untuk menanggung keluarga. Betul? Itu dalam hukum Islam, mana terikat bersendikan pada hukum tadi. Islam menyatakan mana lelaki tugasnya mesti menanggung keluarga. Betul? Jadi jikalau jadi dalam hal ni banyak lebih perempuan pada pandangan pakcik, ya. Kenapa dibagi pada perempuan? Kerana perempuan ni jikalau dia jadi sesuatu kepada diri dia, kemana bila dia kahwin, berpisah sebagainya, jikalau dia tiada harta, hartanya makna kalau suami tak bagi benda, di mana dia nak tinggal? Di mana dia nak mendapatkan semua kewangan? Tapi kalau harta tu dia ada, pada pandangan pakcik, ya, harta tiada pada perempuan, dia boleh mengusahakan harta tersebut atau boleh tinggal di tempat tersebut atas sebab nama daripada dia. Itulah kalau kita rujuk pada lagu Hatan. Orang lelaki kau tumban dalam hutan pun boleh hidup, ya kan? Betul tak? Pernah dengar lagu tu kan? Itu adalah antara yang benda perkara-perkara yang nyata dalam adat Patih. Kerana lelaki ni kalau kita menang, ia mesti harta. Dan dikalaupun kahwin dengan orang sembilan yang mengambil adat Patih perempuan, lelaki luar kahwin dengan sembilan, kalau dahulu ia disediakan tempat. Jadi pak keluarga perempuan kadang-kadang selalunya dia bagikan sebidang tanah, ya. Dan mungkin ada keluarga dia bagi lembu ke kebau ke kambing ke untuk diternak untuk menjaga anak dia, makna anak perempuan dia, ya. Jadi dalam ni jika bagi modal begitu, jadi dipergunakan modal itu untuk menambah harta. Kalau lelaki itu kalau main lah, dia terokok tanah ke, dia tanam situ dapat duit apa sebagainya, beli tanah ke. Jadi hasil pada modal bagi sama ada tanah ataupun benda ternakan tu dikembangkan, hasil selepas tu dianggap sebagai harta pencarian. Tetapi jikalau bagi tanah seka sampai lebih bila itulah seka tanah dia. Apabila berpisah sesuatu dengan dia tak dapat harta tu dah, kerana harta tu hak isteri dia. Keluarga isteri bagi pada isteri, artinya lebih perempuan tu. Tetapi kalau tanah seka tu dia jadikan modal, dapat berpertambahan, beli tanah sebagainya terokan tanah, makna tambah seka 2 kad, pertambahan tanah itu dianggap sebagai harta pencarian. Itu ada hak lelaki. Di situ kadang-kadang orang luar ramai beranggapan apabila kahwin dengan 9 jadi sesuatu benda mana lelaki itu beli selai sepinggang. Tidak. Ya. Jikalau harta itu sepencarian, dia dapat hak dia. Tetapi kalau harta isteri itu yang dibagikan oleh keluarganya kepada isteri dan dijadikan modal oleh si suami, tidak dikembangkan, itulah saja. Kalau tanah terseka, sekalah. Kalau lembu terseko, sekolah. Kalau jadi sesuatu benda, dia tak dapat beli benda tu dah. Ya, itu dia benda dia punya. Kita kalau makna kahwin dengan 9, seperti tanya apa ni? Tidak apa? Adakah harta tu lebih pada perempuan kan? Lebih pada perempuan. Itu asas. Itulah asas dia. Jadi walau bagaimanapun itu adalah harta pusaka adat. Harta pusaka adat memang tidak pada lelaki. Memang pada perempuan. Dan itu fakta dia.
kalau harta adat ni, jikalau keluarga, contoh perempuan yang dapat harta tu, ia tidak adanya anak-anak perempuan, ya, tidak adanya anak-anak perempuan, hanya anak lelaki ataupun tidak ada anak, harta tu akan diambil alihkan oleh mak-mak saudara dia dengan persetujuan dengan pengurusan yang dibuat oleh bapa, ya, tanah tu. Jadi bukannya terus pada perempuan dapatnya, walaupun dia, jikalau dia tak ada waris perempuan, dia akan ambil oleh keluarga. Jadi tujuan dia untuk mengelakkan bahawa tanah tu terlepas pada luar ataupun dijual, digadai sebagainya. Jadi itu je punya kalau tanah adat. Tanah adat yang mana untuk perempuan, memang untuk perempuan. Tak adanya untuk lelaki, tapi kuasa dia tetap pada lelaki. Dan lelaki, contoh macam keluarga pakcik, misal macam pakcik sendirilah, duduk satu tanah yang dimiliki oleh atau pusaka oleh adik-adik perempuan pakcik, pakcik boleh duduk situ, pakcik boleh tinggal situ selagi pakcik ada. Kalau pakcik macam kacau puncak ke sebagainya, dia boleh duduk situ, ya. Sehingga akhir hayat pakcik lah. Lepas tu pakcik kalau ada anak pakcik tak dapat dah, kerana pakcik lelaki. Jadi kuasa tetap pada lelaki. Lelaki menentukan kepada perempuan siapa yang nak bagi. Ya. Ya, itu deh. Okey, terima kasih Pakcik. Okay, sama. Soalan yang terakhir daripada saya. Nama saya Muhammad Fiakir. Soalan saya pada pendapat Pakcik sendirilah. Adakah adat pepatih ataupun adat Minang ni masih sesuai untuk digunakan pada masa akan datang? Sama ada ya ataupun tidak, dan kenapa? Dari pakcik ni, adat pepatih ni ada adat yang relevan pada pandangan pakcik, ya. Dia tetap bersandarkan pada syarat dan kitabullah. Jadi selagi orang menggunakan berlandaskan hukum syarat, berlandaskan kitabullah, adat ni tetap berjalan, ya, pada pandangan pakcik. Kerana adat pepatih ini bukannya adat yang macam undang-undang kita buat sekarang, yang diluluskan oleh parlimen, yang diluluskan oleh wakil rakyat dan sebagainya, Tapi adat pepatih ni ada adat turun-temurun yang dibuat supaya dia dijadikan landasan ataupun ikutan pada generasi yang akan datang untuk menjalani kehidupan di masa akan datang. Hanya kadang-kadang ialah kalau ikutkan menikah adat pepatih itu pun selaras dengan adat-adat ini orang Melayu. Jadi dalam hal ni pada pakcik, adat tu tetap relevan lagi sampai bila-bila, insyaAllah, ya. Kerana tidak ada sebab adat itu perlu dipertinggalkan. Kerana pada pandangan pakcik, adat tu adalah undang-undang, ya. Hanya kita pilih adat je. Adat tu ada undang ataupun peraturan dalam kehidupan kita. Jadi ada dasar di peraturan itulah, yang maka kita dapat menjalani kehidupan di masa-masa akan datang supaya tidak adanya perbelahan, tidak adanya kekecohan dan sebagainya, ya. Kalau segi macam cik kata tadi, macam contoh macam pembagian harta, dah tetapkan, makna perempuan, ada pusaka tanah adat lah, perempuan yang dapat. Jadi adat itu kalau diikutkan, jadi tidak jadi perbelahan. Tapi kalau makna tidak digunakan di masa akan datang, adat tentang pemberian pada perempuan ni, dia akan jadi satu kekejahan pada pandangan pakcik lah. Dia bawa tu buat ini buat. Tapi bila adat dipegang, makna kuasa lelaki dia menentukan siapa dapat, kau dapat sekian semua ni. Mana lelaki ada kuasa untuk menentukan pada hak perempuan. Bukan lelaki tu dia tak dapat, dia tak ada kuasa. Dia ada kuasa.
dia punya ada hak dalam sesuatu harta tu. Hanya hak milik tak ada pada dia. Faham ke dia? Faham tak? Contoh macam gitu lah. Macam gitu. Itu ni hak milik dia pada perempuan. Tapi dia kena kereta ni keluarga punya, orang lelaki pun dia boleh menggunakan kereta tersebut. Boleh pakai kereta tersebut. Tapi bukan hak milik. Istilah dia. Dan orang lelaki ni pula kuasa dia boleh menentukan siapa nak pakai kereta ni. Itulah istilah dia. Contoh dia lebih kurang lah. Begitu macam harta-harta lain tu. Bukan makna tertumpunya pada perempuan dan lelaki tak dapat benda, tak ada. Kuasa tetap pada lelaki lagi. Dan tugas lelaki ni, kau carilah berkata, pergilah hutan, terbang tobeh lah. Kerana orang lelaki duduk lautan pun boleh hidup, ketatan kan. Itulah sebenarnya dia. Pegang pada asas tu. Orang lelaki tercampak lautan pun boleh hidup. Ya. Arwin, ada nak masalah-masalah lagi? Ya. Saya rasa setakat itu saja soalan yang kami nak tanya dekat Pak Cik. Terima kasih Pak Cik sebab jawab semua soalan ni. Ya, kalau misal ada nak tanya lagi, boleh lah. Ni semua orang ni 9 ni? 2 orang. Tak. 2 orang. Ada 2 orang. 2 orang je. Hafiz dengan Hafiz. Hafiz orang mana? Hafiz. Ya? Hafiz Saya orang Senawang. Oh, Senawang. Memang asal Senawang ke mak ayah lu ataupun luar Negeri Sembilan? Asal Gombak. Lepas tu membesar dekat Sembilan. Besar ke Sembilan lah. Jadi kalau mana orang luar datang sini mungkin dia kurang memahami lah. Macam Hafiz mungkin faham sikit-sikit lah. Ya? Apa istilah adat patih tu. Jadi asas dia kita kata cik tadi, Negeri Sembilan ni adat patih ni, kalau segi adat tu bersendirikan hukum tu bersendirikan kitabullah, dan adat bermasyarakat dia anak buah berbapa, bapa bertutup lembaga berundang, dan juga alam beraja. Dia istilah dia. Ya. Tahu tak bapa ni? Bapa tahu bapa? Pernah belajar. Bapa tu macam ketua kampung ke Pakcik? Dia bukan ketua kampung. Ketua kampung nanti kerjaan. Bapa ni dalam tu Pakcik tadi, macam kita ni ada Islam Patih ni ada suku-suku. Contoh macam suku Biduanda. Suku Biduanda macam Jelebu pun Biduanda ada 2. Ada 3. Satu Biduanda waris Datuk Undang, satu Biduanda waris Datuk Menteri, dan satu Biduanda waris Datuk Umbi. Ya. Dalam contoh Pakcik ambil lah waris Datuk Menteri. Dan waris Datuk Menteri ini dia ada 3 kumpulan. Makna keluarga yang besar lah. Satu kumpulan besar. Dan dalam ada 4 ya, 4. Dia setiap satu ini dalam keluarga besar ni, dalam makna panggil waris Datuk Menteri, dalam waris menteri itu ada 4 orang bapa. Makna ada 4 kumpulan lah. Istilahnya senang dia. Dia kumpulan ni bapa 1, bapa 2, 3, tapi ada gelaran-gelaran lah. Gelaran-gelaran dia. Macam bapa dipanggil Tok Bemban, sebagainya. Jadi bapa ini menjaga komuniti dia. Jadi dalam 1, 2, 3, 4 bapa ni dia menjaga komuniti dia. Dia dalam satu kumpulan besar pula dipanggil waris Datuk Menteri. Jadi 4 bapa ni dengan anak-anak buah dia berada di bawah satu Datuk Lembaga. Datuk Lembaga tu Datuk Menteri lah. Jadi sebenarnya kalau dalam pengurusan apa juga, bapa ni akan dirujuk. Dan bapa ni akan menyampaikan berita dan sebagainya kepada anak buah. Dan jika permasalahan di perdagangan anak buah, bapa ini yang menyelesaikan. Jikalau benda itu besar, dia dapat menyelesaikan,
baru dirujuk pada Datuk Lembaga. Itu dia. Dan lembaga ni akan berhubung dengan undang. Undang adalah raja. Raja satu sudut tempat. Kalau macam kita alam adat putih ataupun Negeri Sembilan ni, kita dalam pendudukan daerah. Tetapi dalam segi adat dipanggil luak. Itu luak Jelebu, luak Rembau, luak Sungai Ujung dan juga luak Johor. Ya. Nak tahu tu makna sistem bukannya kalau tempat luar yang berkena mungkin ketua kampung dengan peranan, ya. Negeri Sembilan ni ialah ketua kampung tu adalah ketua kerajaan, tapi peranan dalam menjaga anak-anak buah ni buat apa? Jikalau ada kundi kendara, majlis kahwin, kematian dan sebagainya, bapa ni main peranan dan menyusun gerak kerja kepada anak-anak buahnya apa yang perlu disediakan. Itu peranan bapa, ya. Menjaga anak buah komuniti dia. Ya. Faham tu? Faham lagi. Ya Fil, apa nak tanya mana pecil jawab, boleh tanya, tak apa. Mana nak tahu tu. Pakcik nak tanya, dalam orang Minang ni dia macam ada pantang larang dia, Pakcik? Pantang larang? Dalam adat, okey, dalam adat ni dia ada, bukan pantang larang. Sekatan, ya. Sekatan. Contoh macam perkahwinan, ya. Perkahwinan satu suku ni tidak dibenarkan. Ya. Kenapa tidak dibenarkan? Tidak digalakkan. Contohnya suku Semelenggang, orang lelaki suku Semelenggang nak kahwin dengan perempuan daripada suku sama Semelenggang, tidak dibenarkan, ya. Tapi bukannya satu halangan, bukan tidak dibenarkan, tidak digalakkan, tapi bukan satu halangan. Asas dia berlandaskan pada hukum syarak. Pada pandangan pakcik, kalau kita pernah dengar dalam Islam pun kita bukan tak boleh, tapi tidak digalakkan kahwin saudara rapat, betul? Sepupu sebagainya, pernah dengar tak? Sepupu saudara. Kalau Islam lebih lebih galakkan kahwin dengan luar untuk memperkembangkan syariat tu, memperkembangkan itu persaudaraan, kan, dalam Islam. Tapi dalam adat peti terikat bersendiri ke sana, dia dihalang. Tapi walau tak digalakkan. Mana kalau nak kahwin, selalu ibu bapa tak benarkan. Tapi walau bagaimanapun, ya, pantang larang ni, mana pantang kahwin sesuku ni tak boleh. Tapi walau bagaimanapun, kalau hukum tu menyatakan boleh, ya, dalam hukum tak menyatakan tak boleh, tapi tak digalakkan, kan, boleh. Mana kahwin sepupu dan sebagainya boleh. Tapi adalah cara-cara dia untuk menghalalkan perkara tersebut. Bukan masa gadat, ia terus dihalang. Kahwin sesuku tak boleh, dah orang, kan? Tak ada. Ada cara-cara dia supaya kahwin, kalau orang tu mana betul nak, dia dibolehkan berkahwin, tapi ada cara-cara dia. Dan kerana orang lelaki tersebut, kalau suku, dia kena keluar pada kumpulan tersebut. Mana keluar pada suku tersebut. Kalau dia boleh menyandang apa jawatan bapa, dia tak boleh menyandang bapa dan kumpulan tu. Dia kena mencari istilahnya berpapak angkat, ataupun berkeluarga angkat dengan suku lain. Jadi mana dia punya orang lelaki itu tak adalah, dia tak boleh membuat sesuatu dalam keluarga suku dia tu. Faham tak cerita? Itu dia makna dia punya antara yang mana ceritanya pantang larang nanti lah. Tujuan dia supaya tidak adanya kekecohan dalam keluarga dan kumpulan tersebut. Tapi kalau lelaki tu dah keluar pada kumpulan tu, bukan putus hubungan keluarga, ya. Maknanya dia tidak ada lagi kuasa untuk menentukan arah tuju ataupun penyelesaian atau timbul satu masalah juga masuk campur dalam kumpulan atau keluarga tu. Dia dah anggap sebagai orang luar. Hubungan keluarga tu tak ada lah.
tapi dia tak boleh suara lagi. Dia tak boleh buat kata putus. Tetapi kalau dia ada dalam tu, dia boleh buat kata putus. Jadi tujuan dia untuk mengelak kalau kau sepupu sama dalam kumpulan terjadi satu perkara, jadi tidak adanya konflik, tidak adanya perpecahan dalam keluarga. Itu tujuan dia. Antara ada lain pakcik tak ingatlah, antara satu perkara lah yang tadi tanya pantai larang tadi. Dia ada lagi kita ni. Okey, terima kasih Pakcik sebab dah jawab ke semua soalan yang kami nak tanya. Saya rasa semua dah tak ada soalan dah nak ditanya. Jadi saya rasa di sini sajalah kita punya temu bual atau temu duga ni. InsyaAllah. Jadi Muli Pakcik dah terima kasih Muli Pakcik. Jadi mungkin ada daripada apa yang Pakcik nyatakan, mungkin yang terfikir Pakcik kerana adat ni tidak tertulis, dan walaupun betul boleh rujuk balik pada adat tempat-tempat apa, pada pakar adat lain ke Pakcik ya, hanya sikit-sikit tahulah. Tapi walaupun bagaimanapun adat satu tempat tu tidak sama, ada perbezaan macam Jelebu lain, walaupun adat patih dia istilah orang kata tu seresam tapi tak sama jadi adat patih seresam, tapi adat pepatih yang dilaksanakan di Jelebu mungkin berbeza sikit dengan di Rembau, berbeza sikit dengan di Kuala Pilah, berbeza sikit dengan di Seremban. Itu keunikan dia adat ni. Tapi sama adat patih. Ya. Okey, faham Pakcik. Ya. Okey, saya rasa di sini saja. Terima kasih sekali lagi Encik Fuad kerana sudi untuk menemu bual dengan kami. InsyaAllah. Kalau kami semua terima kasih. Okey, kita boleh tutup majlis kita ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim.